junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para aulia illah, muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Dengan kirim. Ini mungkin kita pakai Hawaii kok. Data sampai ke 8. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sembahyang mayat. Rukun sembahyang mayat 7 perkara. Yang pertama niat. Niat usalli ala hadzal mayyiti hadiri fardhu kifayatin arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas mayat yang hadir. Hadir itu yang bukan gaib lah. Ini fardu kifayah, 4 takbir kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tidak wajib ditentukan namanya atau sebagainya. Tak wajib bubuh nama orang tu. Sahaja aku semayang ke atas mayat si fulan bin fulan. Tidak wajib ditentukan namanya atau sebagainya pada mayat yang hadir. Maka jika ditentukan seperti Zaid atau laki-laki dengan tiada isyarat kepadanya, ini tiba-tiba tersalah. Tersalah yang betul Omar, yang betulnya Omar, atau perempuan. Tadi dia kata laki, atau perempuan bukan laki-laki, nescaya tidak sah sembahyangnya. Tetapi kalau ada isyarat seperti katanya, sahaja aku sembahyang atas mayat Zaid ini, atau mayat laki-laki ini, ada isyarat ini tu, ada perkataan ini tu, hadihi ataupun hadha. Tiba-tiba yang sebenarnya Omar, bukan Zaid, atau yang sebenarnya perempuan, nescaya sah sembahyangnya. Kalau ditabuh ini, tengok-tengok orang lain mati, maka tak sah. Kalau dia sebut buh ini, terasa sah. Yang pertama niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang kuasa boleh berdiri. Orang yang sembahyang seorang diri dan imam sunat berdiri dekat kepala mayat laki-laki dan dekat punggung mayat perempuan atau khunsa. Berdiri bagi yang kuasa boleh berdiri. Yang ketiga, 4 takbir dengan takbiratul ihram. 4 takbir sekali dengan takbiratul ihram. Ini semua ma'ruf lah kalangan kita. Yang keempat, membaca Fatihah. Lebih elok lagi lepas takbir yang pertama sunat baca a'udzubillah. Tidak sunat baca doa iftitah dan surah. Tak sunat baca doa iftitah dan surah selepas Fatihah. Lepas takbir pertama baca Fatihah. Yang kelima, selawat ke atas Nabi. Lepas takbir yang kedua, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Yang selebihnya selawat Ibrahimiyah itulah yang kita dah baca dalam tahiyat. Yang keenam, ini semua ma'ruf lah, dah hafal lah. Doa bagi mayat lepas takbir yang ketiga. Doa bagi mayat lepas takbir yang ketiga sekurang-kurangnya Allahumma ghafir lahu. Allahumma ghafir lah, sekurang-kurangnya, itu paling kurang. Tak ingat Allahumma ghafir lahu dah. Dan yang ketujuh, memberi salam lepas takbir yang keempat, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih elok lagi selawat lepas takbir yang kedua. Ini dia umai. Tadi dia umai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pendek yang ringkasnya. Lepas tu dia umai panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan yang elok
elok doa bagi mayat lepas takbir yang ketiga. Ya, takbir yang keempat bagi salam lah. Kita tulis doa kedua pun. Dan yang eloknya doa bagi mayat selepas takbir yang ketiga, yang sekurang-kurangnya Allahumma ghafir lahu. Yang sesempurnanya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Itu kalau laki. Kalau perempuan, jika mayat itu perempuan baca Allahumma ghafir laha warhamha ahuhuhuhu, itu tukang jadi ha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkanlah baginya, ampunlahnya dan rahmatnya, kesianlah dia, wa'afiha dan afiatkan dia, wa'fu anha wa'fu anhu, wa'fu anha perempuan, dan ampunkanlah, maafkanlah dia, wa akrim nuzulaha dan muliakanlah penurunannya, wa wasi' madkhalaha dan luaskanlah kuburnya, tempat dia masuk. Ini ada satu kisah dulu kita pernah cerita lah. Seorang penggali kubur. Cerita bila sikit, ulang balik, ataupun dalam ni ada mungkin ada hak tak dengar ke. Seorang penggali kubur, suatu hari dia didatangi seorang perempuan bawa anak dia mati. Dia kata minta tolong gali kubur dan tanam anak dia, kebumikan anak dia. Lalu dia pun korek. Bila dia letak mayat dalam kubur, tiba-tiba tengok kubur dah diluahkan, luas sejauh mata memandang, Lalu dia pun dia rasa pelik lah. Dia pun kambuh lah. Dia nak carilah perempuan tu, cari tak ada lah. Tak ada anak nikah, hilang lah. Perempuan tu balik lah. Lepas tu duduk tak lama, mai pula seorang lagi. Perempuan tu juga. Kali ni dia nak tahan, nak tanya. Perempuan tu juga bawa seorang lagi mayat, anak dia juga. Bawa nak tanam. Bila dah tanam dia tengok, dia tengok, kubur dia diperluaskan sejauh mata memandang. Lalu dia pun ligan lah perempuan tu. Tak lepas kali ni. Dia pergi tanya. Katanya, makcik ni apa kisah mayat ni? Mayat hak anak makcik dulu tu, hak tama tu, yang tu apa kisah dia? Lalu makcik ni pun beritahu lah. Dia kata, anak saya yang pertama dulu, yang mati dulu, dia ni menuntut ilmu. Orang yang mengaji ilmu agama. Mengaji, dia mati. Orang mengaji ni mati dalam mengaji, kira mati syahid lah. Syahid akhirat. Orang mengaji baru dia tahu rupa-rupanya kelebihan orang mengaji ni diperluahkan kubur. Lepas tu orang yang kedua ni, anak hak kedua ni, dia kata anak kedua ni tak mengaji, cuma dia support orang mengaji, dia support adik dia mengaji ataupun abang dia mengaji. Lepas tu si penggali kubur ni, bila dia dengar lagu tu, dia umur dah 40-50 dah. Dia pun berhenti gali kubur, pergi kepada Syekh Burhani. Apa nama ayah dia lupa lah. Anak dia nama Syekh Hisham Burhani. Anak dia yang cerita ni, Syekh Hisham Burhani yang cerita. Dia cerita tentang bapak dia. Bapak dia cerita. Kisah ni bapak dia cerita. Sebab apa? Bapak dia yang jumpa penggali kubur ni. Lalu penggali kubur ni, dia kata dia nak mengaji. Syekh tu kata, Syekh Burhani kata, dia kata, muda-muda tak mau nak ngaji, mat tua baru nak rasa nak ngaji lah. Dia kata macam ni kisah dia. Dia pun ceritalah kisah apa hak dia buka kubur jadi luas begitu gini. Bila Syekh dengar macam tu,
Saya kata ahlan wa sahlan wa marhaban. Dia pun mengajilah dekat Jami' Taubah. Jami' Taubah tu hak kita pernah cerita dulu tentang Syekh Salim Masuti. Syekh Salim Masuti imam dekat Masjid Taubah tu. Dia yang lapih, kalau dia dengan kita hampir 200 tahun dah. Syekh Salim Masuti. Tapi bapa kepada Syekh Hisham Burhani ni, Syekh Hisham Burhani dia hidup zaman kita. Meninggal dah kot. Masa 2-3 tahun lepas ataupun setahun lepas ke 2 tahun lepas, tak ingat lah. Syekh Hisham Burhani. Pak dia tak lama lah. Kira hidup zaman kita jugalah. Dia yang cerita kisah ni. Jadi nama dia apa tak ingat lah. Tapi kisah ni dulu Syekh Muhammad Darwish dia cerita. Dia kata nama hak orang penggali kubur tu Ahmad. Dia kata nama Ahmad. Tu ada satu video tu saya tengok. Dia kata bukan nama Ahmad, nama pak tu tak ingat. Jadi bila dia dah ngaji sampai jadi alim dan dia mengajak pula. Padahal dia main ngaji umur apa? Umur dah 40-50 dah. Syekh Muhammad Said. Syekh Muhammad Said tu bapa kepada Syekh Hisham Burhani. Syekh Said Burhani nama dia. Syekh Said Burhani ni dia yang mencerita. Dia yang cerita kepada Syekh Hisham Burhani. Pak Su bisa jumpa lah kalau Hisham Burhani ni. Biasa duduk majlis-majlis dia. Dia tiap-tiap hari Isnin ada majlis di masjid Jami' Taubah. Hari Isnin ada majlis zikir. Hadrah, dengar hadrah. Macam kita lah zikir, macam kita agak lompat-lompat semua. Nak contoh kata kubur diperluaskan. Wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Dan mandikanlah dia dengan air dan salji dan barad. Bukan mandi dengan salji sejuk tu. Sejuk dan sejahtera lah. Wa naqihi minal khataya, dan bersihkanlah dia daripada kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas, seperti mana dibersihkan pakaian putih daripada segala kekotoran. Wa abdilhu daran khairan min darih, dan gantikanlah rumah yang terlebih baik daripada rumah yang ada di atas dunia ni. Rumah yang terlebih baik daripada rumahnya di atas dunia. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarganya yang terlebih baik daripada keluarganya yang di atas muka bumi ni. Wa zaujan khairan min zaujih, dan isteri yang terlebih baik daripada isteri yang kat dunia ni. Jangan cemburu isteri kat dunia. Kalau suami mati, jangan cemburu. Ada setengah pendapat kata kalau ni wa zaujan khairan min zaujihi, ni untuk orang lelaki saja. Orang perempuan tak ada. Wa zaujan khairan min zaujihi, tak ada. Tak ada pasangan orang perempuan dia kahwin, suami dah hanya satu saja. Dunia akhirat satu saja. Dia tak ada. Kalau lelaki dia ada nisbah, kita duk dengar bidadari, perempuan ada bidadari banyak kat syurga. Lelaki nisbah kepada lelaki tak ada bidadara. Buah bidara ada. Bidadara tak ada. Memang satu saja. Cuma kalau dekat dalam syurga, orang lelaki kau lebih untung ataupun orang perempuan lebih untung. Di dalam syurga ada satu pasar yang dinamakan pasar wajah. Ini ada cerita dalam hadis. Buka dalam kitab Nisa'iyah yang dikarang oleh, yang dihimpunkan ataupun dihimpunkanlah hadis oleh Syekh Allahumma salli ala sayyidina Syekh Saleh Al-Hamawi, Syekh Saleh Farfur, yang dihimpunkan oleh Syekh Saleh Farfur. Dia ada cerita dalam hadis tu. Hadis kitab tu tajuk dia An-Nisa'iyah. Ada cerita orang lelaki dia ada satu pasar, dia pergi ke satu pasar muka. Bila dia pergi, dia tengok mana-mana muka yang berkenan, muka hak comel, hak cantik, hak semua cantik. Tapi dia tengok hari ni dia kenal. Lalu muka yang dia kenal tu terus tukar kat muka dia.
Kan? Terus tukar muka dia. Jadi bini dia balik, bini dia tengok muka baru lah. Kan? Usah muka lain pula. Ulat muka lain pula. Kan? Jadi dia macam orang kata tukar-tukar muka kan? Cantik tu. Jadi walaupun orang perempuan dia ada seorang suami, tapi suami dia boleh tukar-tukar muka. Boleh tukar-tukar muka. Untung orang perempuan kan untung orang lelaki tau. Tuhan tu dia maha adil. Walaupun dia suruh orang perempuan kahwin seorang je, orang lelaki 2 orang bini, lepas tu dengan bidadari banyak apa. Tapi lelaki ni dia boleh berubah-ubah muka. Jadi kalau perempuan dia tak ada wa zaujan khairan min zaujih. Lelaki dah dan wa zaujan gantilah apa isteri yang terlebih baik daripada isterinya di dunia. Perempuan tak ada. Tak ada wa zaujan khairan min zaujiha. Wa adkhilhul jannah. Dan masukkanlah ke dalam syurga. Masukkanlah nyanya ke dalam syurga. Muka Pak Su Wa'izhu min apa dia? Kamera keras. Kamera Pak Su keras. Kamera keras dah. Kamera keras. Bagus. Oh, handsome. Handsome. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlahnya ke dalam syurga. Wa'izhu min azabil qabri, dan peliharalah dia, jauhilah dia daripada azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Fitnah kubur tu azab kubur, apa-apa yang sengsara lah dalam kubur. Wa min azabin nar, dan daripada azab neraka. Jika mayat itu kanak-kanak, memadai dengan doa untuk ibu bapanya, ganti daripada doa yang panjang itu tadi. Seperti jika mayat itu kanak-kanak, memadai dengan doa untuk ibu bapanya, ganti daripada doa yang panjang-panjang tadi. Budak-budak dia lain sikit, dia tak buat dosa. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa'izatan wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighi sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ja'alhu faratan, ya Allah jadikanlah dia kelebihan kepada kedua ibu bapanya, wa salafan, dan ganti kan, ganti hak lain pula, wa dhukhran, dan simpanan, zukhran dengan salapan yang asal lebih kurang, wa izatan, dan izah ni peringatan, wa syafi'an, dan syafaat, wa thaqil bihi mawazinahuma, dan beratkanlah timbangan keduanya, kedua ibu bapa, wa afrigh sabra, dan berilah kesabaran, ala qulubihima, ke atas hati kedua ibu bapanya, wala tuftinhuma, dan janganlah engkau memberi fitnah kepadanya. Fitnah ni apa orang kata macam bala lah. Ba'dahu, selepas kematian anaknya. Waghfir lana wa lahu, dan ampunkanlah kami dannya. Manakala lepas takbir yang keempat, sebelum salam sunat dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Jika mayat itu perempuan, tukar dhamirnya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan kami daripada ganjarannya. Wa la taftinna ba'dah, dan janganlah engkau memberi fitnah. Fitnah ni ujian ataupun bala ataupun sengsara selepasnya. Waghfir lana wa laha, ataupun wa lahu, dan ampunkanlah kami dan dia.
Jika seorang tidak dapat peluang hendak sembahyang masa mayat itu di rumah, sah juga ia sembahyang atas kubur, sekalipun mayat itu sudah hancur. Dia kata sekalipun mayat itu dah hancur. Ada setengah pendapat ulama dia kata selagi mana mayat itu tak hancur. Setengah pendapat ulama dia kata boleh sembahyang selagi mana mayat itu tak hancur. Ini dia kata sekalipun mayat itu sudah hancur, dah lama dah, lepas 6 bulan dah, 7 bulan dah, setahun dah, dan tidak mengapa mayat itu berhubung dengan najis kubur lain-lain yang digali, melainkan kubur Nabi, maka tiada harus sembahyang mayatnya dalam kubur itu. Sembahyang mayat itu pada seorang hanya sekali saja, tidak sunat diulang. Maka jika diulang jadi sunat mutlak. Tetapi cara macam ini tidak mengikut kias. Sah sembahyang atas mayat yang ghaib. Sah sembahyang atas mayat yang ghaib daripada negeri sekalipun di tempat yang kurang daripada perjalanan 2 marhalah. Sah sembahyang atas mayat yang ghaib daripada negeri sekalipun di tempat yang kurang daripada perjalanan 2 marhalah. Dan sekalipun mayat itu berada di tempat yang bukan di pihak kiblat. Nisbah kepada orang yang sembahyang. Kiblat kalau kita Malaysia belah barat belah barat. Barat mana tu? Belah barat. Tapi mayat tu duduk belah mana? Belah timur. Belah Terengganu. Kita duduk belah Kedah. Boleh mayat lain. Walaupun mayat tu bukan duduk di arah kiblat. Adapun mayat yang ada dalam negeri sekalipun bandar itu besar, tidak sah. Kalau dalam negeri, tak sah mayat ghaib kata. Dalam sama negeri lah. Kalau luar negeri, walaupun tak sampai 2 marhalah, boleh mayat ghaib. Duduk dekat sembadan. Adapun mayat yang ada dalam negeri sekalipun bandar itu besar, tak sah sembahyang ghaib atasnya, melainkan orang yang ada hadir sahaja kena menyembahyangkan. Syarat yang membolehkan sembahyang atas kubur dan sembahyang ghaib, hendaklah orang itu layak menunaikan fardu kifayah waktu matinya mayat itu, iaitu muslim, kalaf, dan suci daripada haid. Kubur. Kalau keadaan lah ni kita macam jenazah tu kita tak boleh pergi ziarah dia kan. Kalau kita duduk rumah sembahyang ghaib boleh. Kalau kita ingat siapa meninggal, contoh kalau satu bandar lah contoh dekat kan. Tapi kita tak boleh pergi ziarah, kita buat ghaib. Kita buat ghaib kat rumah. Tak tahu nak kata. Kalau tak boleh nak pergi, tak tahu nak kata. Mereka pun sembahyang kat hospital kan. Dah tanam, boleh pergi sembahyang. Kan? Dah tanam, habis tanam tu, pergi sembahyang. Kubur, makbarah. Arab panggil. Dia ada 2, satu kubur, satu makbarah. Makbarah boleh, kubur pun boleh. Jamak dia maqabir. Adalah kubur untuk ditanam mayat itu sekurang-kurangnya 1 lubang yang boleh menegah bau dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Lebih sempurna digali lubang dalam sedikit, sekira-kira 4 hasta. 4 hasta setengah. Dalam dan lebar seberapa yang munasabah, sekira-kira muat dimasukkan mayat. Diperbuat sebelah bawahnya liang lahat, lebih afdal daripada parit. Parit itu dipanggil syak.
Arab dia panggil syak. Dia buat parit tengah. Lepas tu letak mayat. Lepas tu letak apa, kayu ke, papan ke, ataupun batu. Lepas tu tutup. Tapi dia kata liang lahat lebih bagus. Lebih afdal daripada parit. Bumi itu keras jika mudah rebak. Diletakkan mayat itu berbaring atas rusuknya. Letak atas rusuk kanan. Yang kanan. Oh, dia beritahu lah. Dengan perlahan-lahan sambil membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Wajib dihadapkan mukanya ke kiblat. Wajib. Maka jika tertanam membelakangkan kiblat atau terlentang atau terterak, nescaya wajib digali semula. Wajib digali semula. Tu kita buat kepai-kepai tanah tu, lapik belakangnya supaya dia tak terlentang. Letak bagi menghadap kiblat atas lambung kanan supaya dia tak terlentang. Itu wajib. Kalau kata terlentang, dia kata wajib digali semula. Dan dihadapkan ke kiblat selama belum busuk. Haram ditanam dua mayat pada satu kubur. Sama ada laki-laki keduanya atau perempuan keduanya, atau seorang laki dan seorang lagi perempuan, meskipun muhrimnya, melainkan kerana hajat seperti tanah kuburan tidak muat, sedangkan mayat terlalu ramai. Ketika itu harus ditanam beberapa orang dalam satu kubur. Waktu perang dekat Syria, mereka bobok, ramai mati. Ramai sangat. Kira nak buat satu-satu tu payah. Jadi dia korek dalam, hilang gambar. Korek dalam, straight dalam tu, lepas tu dia bubuh. Mayat lah. Tu darurat, apa lah. Haram memindahkan mayat ke tempat yang lebih jauh daripada tanah perkuburan di mana tempat mayat itu mati. Haram memindahkan mayat ke tempat yang lebih jauh daripada tanah perkuburan di mana tempat mayat itu mati. Kecuali mereka yang mati di kampung-kampung yang berhampiran dengan Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Tidaklah haram dipindahkan ke sana. Kalau mati dekat-dekat dengan Mekah, Madinah, Mekah ni apa? Ma'lah, makbarah Ma'lah. Kalau Madinah, Baqi'. Madinah, kuburannya kuburan Baqi'. Kalau Baitul Maqdis tak mana. Itu boleh dipindahkan. Sebab tentu dia ada bahaya. Ada seorang pengarang antara Rijal Tasawuf lah. Nama dia Amir Abdul Qadir. Orang panggil Amir sebab dia ni dulu ketua tentera, dan dia adalah salah seorang ulama tasawuf yang terkenal lah pada zaman dia. Dia hidup sama bila dia dibumikan di Syria. Lepas tu kerajaan Algeria mai minta mayat dah dipindahkan naik kapal terbang. Tapi waktu dalam perjalanan tu cukup wangi. Mayat dia mati lama lah. Dia pun mai lepas 10 tahun lah. Masih ada lagi mayat dah. Ada setengah-setengah aulia Tuhan pelihara. Tuhan tak bagi orang gali. Aulia dan nabi-nabi. Kalau dekat Syria cukup banyak makam duduk tengah jalan. Makam wali duduk tengah jalan. Bila duduk tengah jalan, mereka nak korek, nak pindahkan tak boleh. Tuhan pelihara. Mai keren mati. Mai broza mati. Nak korek tak boleh. Jadi dia duduk tengah jalan.
jalan terpaksa dipecahkan pada dua. Ataupun tengah-tengah highway terpaksa buat kona, lencong. Macam makam Habib Noh kat Singapura. Makam Habib Noh tu, depan nak ubah. Nak ubah tak boleh ubah. Nak ubah tak boleh ubah. Mai keren mati. Mai nu mati, yang ni mati. Akhirnya duduk tentu dia tak ubah. Dia banyak jenis. Tengah-tengah rombak ada makam tu wali. Dan tengah-tengah rombak kadang jalan tiba-tiba terpecah dua jalan. Ya. Sebab apa? Sebab ada makam di tengah tu. Makam wali Allah. Ada pun tak boleh nak ubah. Tuhan pelihara dia. Makruh diletakkan tikar atau hamparan atau bantal bersama mayat dalam kubur. Demikian juga makruh pakai keranda. Kerana yang demikian itu mensia-siakan harta, melainkan kalau tanah kubur itu basah, bolehlah pakai keranda. Kata Dahjat. Dia kata makruh. Setelah dikambus, ditinggikan sedikit tanah. Dah kambus, tinggikan sedikit tanah. Tambak itu. Kemudian sunat ditanam dahan pokok yang hijau seperti pohon-pohon bunga. Kita ada ingat adat ya, ada sunat ditanam. Bahawa pokok-pokok tu selagi mana dia hidup, dia mendoakan kepada si mayat. Seperti pohon-pohon bunga yang wangi dan dijerus air sejuk dari atas kepala ke kaki dan diletakkan batu atau kayu bertentang dengan kepala mayat untuk buat tanda. Dalam apa dia punya hasyiah dia, bawah dia atau kaki dia tersebut dalam kitab Iqna' Al-Hasyiah Bujairimi juzuk 2 muka 258, lebih kurang dalam bahasa Melayu dia. Sunat ditalqinkan, diajarkan mayat yang mukallaf selepas ditanam, kerana ada hadis yang menunjukkan demikian itu. Berkata Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah, hadis itu sekalipun dhaif, tetapi jadi kuat ia dengan disokong oleh hadis-hadis yang sahih. Dari sejak zaman berzaman lagi, mereka yang boleh jadi ikutan telah melakukan talqin itu. Kemudian katanya Syekh Khatib, kanak-kanak yang belum mukallaf tidak sunat ditalqinkan. Sunat ditalqinkan. Talqin, orang talqin itulah. Satu makna talqin ni kita ajak kalimah la ilaha illallah sebelum dia mati. Itu makna talqin. Kan? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Itu talqin ni yang kedua lepas mati. Isi dia pun buat juga. Sama lah macam kita lebih kurang. Lebih kurang macam kita. Orang Wahabi kata bid'ah. Orang Wahabi kata bid'ah. Sebab apa dia pun jumpa hadis dhaif tu lah. Tak jumpa yang lain. Yang dia pun jumpa dhaif semua bid'ah. Dhaif dengan maudhu' mereka samakan. Lama-lama dia sama. Ini hadis dhaif tak boleh beramal. Hadis dhaif tak boleh beramal. Hadis dhaif boleh beramal. Dia ada beberapa syarat. Yang pertama, bukan hadis yang syadidud dha'af, bukan yang tersangat dhaif. Yang kedua, hadis dhaif bukan yang menceritakan tentang akidah. Yang ketiga, hadis dhaif itu yang menceritakan tentang kelebihan. Dan yang keempat, hadis dhaif cerita tentang akidah, bukan cerita tentang akidah, cerita tentang fadail amal, kelebihan. Lepas tu bukan syadidud dha'af, iaitu lupa. Dan terkadang-kadang ada yang hadis dhaif, dia dhaif pada hadis tu, tetapi dia jadi kuat dengan sandaran hadis-hadis yang lain yang membawa makna yang sama. Dan terkadang-kadang hadis tu
dari segi susunan manusia dhaif. Dhaif ni apa dia? Dhaif ni dia sanad dia dhaif, bukan matan tu yang dhaif. Sanad dia yang dhaif. Biasanya kalau kata ada rawi, dia tengok, dia nak pergi ambil hadis, tengok orang yang nak bacakan hadis tu ludah ke arah kiblat, terus dia ambil hadis. Ataupun dia ambil hadis tapi hadis tu dibacakan oleh orang ludah ke arah kiblat saja, dia anggap sebagai hadis daripada orang yang tidak siqah. Orang yang tidak siqah. Ataupun dia tipu binatang, dia nak panggil binatang, dia buat macam nak bagi makanan, padahal tak ada makanan. Dia nak tangkap binatang. Tipu binatang, bukan tipu orang. Dia kata kalau binatang boleh tipu kebarangan kalian, dia ni boleh menipu dalam hadis. Macam tu. Dan kadang-kadang ada hadis yang hadis dhaif, tapi orang yang meriwayatkan, orang yang meriwayatkan, dia ni dia jumpa Nabi sendiri. Walaupun dia dhaif, dia jumpa Nabi sendiri dalam mimpi, dia tanya Nabi. Nabi kata, ni betul, ni betul. Walaupun di sisi zahir, kan, sanad yang zahirnya dia dhaif, tapi dia ada lagi satu sanad Uwaisiyah, kan. Kalau ikut sanad Uwaisiyah, yang ni hadis yang sahih. Dalam kitab Imam Ghazali, banyak kitab Imam Ghazali, kalau kita beli jenis tiba'ah Wahabi. Wahabi ni dia kacau orang. Dia kacau orang. Wahabi dia ambil kitab Imam Ghazali tu, hadis ni dia dhaif, maudhu', dia buat tulis kat bawah. Padahal dia tak tahu Imam Ghazali tu siapa. Dia tak tahu Imam Ghazali tu siapa. Imam Ghazali setiap hadis dia nak letak dalam tu, dia buat istikharah. Lepas tu buat semangat, minta nak jumpa dengan Rasulullah. Dan dia jumpa Rasulullah dan dia tanya, betul ke hadis ni? Rasulullah jawab, ni betul. Dia jumpa dengan Rasulullah sendiri. Tulis. Mai Papa Wahabi kata, oi, Imam Ghazali ni banyak kesesatan. Imam Ghazali ni banyak kitab dia banyak hadis dhaif, dia tak tahu hadis. Seolah-olah macam depa lebih tahu hadis. Depa ada buat juhud yang macam tu. Adakah depa tiap hari semayang jumpa Rasulullah? Sedap-sedap bercakap dekat Imam Ghazali. Zaman sekarang orang guna batu nisan 2 batang ganti daripada batu itu. Jika ada hajat, tidak mengapa ditulis pada batu nisan itu supaya senang diketahui oleh siapa-siapa yang hendak ziarah. Tetapi tulisan itu hendaklah dengan seberapa ringkas. Takziah. Orang ramai dari jiran dan sahabat handai sunat mengucapkan takziah kepada keluarga dan kerabat si mati, laki-laki dan perempuan yang tertua. Ucapan itu seperti a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara li mayyitika wa jabara musibataka. Kita dalam Malaysia ada kesalahan dalam mengucapkan takziah. Bila orang mati, takziah. Tak betul itu. Makna takziah tu kita ucap bagi semangat, bagi kata suruh sabar. Bagi kata semangat kepada waris si mati supaya dia lebih sabar, supaya dia lebih tenang dengan menghadapi musibah mati. Bukan kata takziah macam tahniah. Apa beza tahniah dengan takziah? Tahniah kata, tahniah kamu dapat berjaya. Salam kan? Tahniah. Ini takziah kita bersalam. Takziah. Tak betul. Tak betul cara dia. Tapi takziah. Sama dengan takziah dengan tahniah sama dengan. Cuma beza dia turut lah. Takziah, tahniah. Bukan macam tu. Bukan kita kata takziah lah. Atas kematian mak kamu, takziah. Takziah tu satu lafaz. Makna dia apa? Dia suruh kita doakan kepada orang yang kena musibah tu. A'zamallahu ajraka. Apa makna dia? Semoga Allah membesarkan ganjaran kamu dengan kamu bersabar atas kematian saudara kamu, atas kematian ibu kamu, atas kematian bapa kamu. Yang tu kita doa. Semoga dia sabar. Semoga Allah bagi ganjaran yang besar atas musibah dia.
Tu makna dia takziah, bukan kita kata takziah kan. Salam berkata takziah atas kematian mak, takziah. Saya mengucapkan takziah. Lalu dalam WhatsApp, si fulan mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah si fulan, takziah, semua perkara tulis takziah. Takziah tu kalimah. Kan? Apa murad dia? Apa makna dia? Makna dia kita doa kepada dia. Kan? Doa a'azamallahu ajraka ni kan, yang ditulis banyak lagi. Doa yang boleh. Semoga Allah membesarkan. Kalau PC dia ada satu majlis takziah. Bila orang mati dia buat satu majlis takziah, orang pekat salam, tak jumpa. Depa ucap ni a'azamallahu ajraka. Semoga Allah, saya berharap Allah Taala mengurniakan kamu pahala yang besar. Wa ahsana azaaka. Dan Allah Ta'ala telah mengurniakan kesabaran yang elok kepada kamu. Wa ghafara limayyitika, dan dipohon semoga Allah mengampunkan dosa mayat saudara kamu, atau mayat ibu kamu, atau mayat ayah kamu, mayat kamu lah. Wa jabara musibataka, dan ia menampung atau untuk apa yang mengenai pada kamu. Wajabara musibataka, semoga Allah menggantikan yang lebih bagus. Semoga dengan musibah ni Allah gantikan sesuatu yang lebih bagus. Itu makna dia. Wajabara musibataka, Allah tutup, Allah menampung balik atas kerugian yang telah pergi. Itu makna dia. Itulah makna takziah. Bukan makna takziah ingat ni. Kalau itu contoh tak, dia pun tak faham, dia takziah gitu. Mana ada doa kita kalau bahasa Melayu kita susah. Kalau kita sebut sama Allah orang tak faham. Semoga Allah beri ganjaran yang besar atas kesabaran kamu. Semoga Allah mengampunkan arwah fulan kan. Itu semua tu takziah, ucapan takziah. Yang itulah yang dikatakan ucapan takziah, bukan kata takziah nah. Takziah nak jawab apa? Nak jawab apa? Kalau orang yang kita ucapkan takziah a'zamallahu ajraka doa ni, orang tu jawab amin lah. Ataupun dia jawab syakarallahu sa'yakum, semoga Allah berterima kasih kepada kamu atas usaha kamu. Usaha apa? Usaha dia mendoakan kepada kita kan, pada orang yang ditakziahkan. Waktu sunat takziah itu mulai dari sebelum tanam. Mati sebelum tanam. Waktu mula dah. Berkekalan hingga 3 hari lepas tanam. Kemudian dari itu makruh takziah. Makruh takziah pada mereka yang ada yang hadir dalam tempatnya. Maka sekiranya orang yang memberi takziah itu gaib, atau kerabat si mati itu gaib, dikira permulaannya dari sejak mula hadir, mula sampai balik ke tempatnya itu, hingga 3 hari ke belakang. Kalau orang tu tak ada, tak jumpa dia ke apa, kita ucapkan takziah dari mula dia balik. Mula dia balik. Luar negara ke mana-mana, kerja ke apakah. Daripada mula kita jumpa dia, kita ucapkan takziah. Menyediakan makan rumah si mati. Kelebihan ni lah. Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh, sunat menyediakan makanan 1 hari untuk keluarga si mati. Yang sediakan makanan bukan keluarga si mati. Kita jangan kita menyusahkan si mati. Kalau jiran kita yang mati, kita yang sediakan makanan. Orang jiran-jiran lah yang akan sediakan makanan. Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh, sunat menyediakan makanan. Orang PKP ni, dia kena ambil berat. Menyediakan makanan 1 hari untuk keluarga si mati. Sehari untuk keluarga si mati. Dia bukan syarat nak kena pergi cari chicken chop ke, nak kena pergi cari kambing bakar ke apa dah.
goreng ikan talang ke. Mudah-mudah tak apa telur, tak apa, tak apa. Mana ada. Sehari, makan pagi, makan tengah hari, makan malam untuk keluarga si mati. Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh, ahli jiran ataupun kerabat-kerabat yang jauh, sunat menyediakan makanan satu hari untuk keluarga si mati. Kerana mereka dalam keadaan begitu sibuk dengan berduka cita. Tiada masa hendak menyediakan makanan. Fikir nak masak, fikir nak tanam, fikir nak cari kegapan, fikir nak cari tukang mandi, fikir nak cari tu imam, fikir apa semua. Fikir nak cari tukang korek, kubur dan sebagainya, dia sibuk. Jadi, yang menyediakan makanan kepada jiran dia ataupun orang kerabat yang jauh. Adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan panggil orang berkumpul makan di rumahnya itu, kata Ibnu Sabbah dan lain-lain ulama, itu adalah bid'ah. Bid'ah yang tidak diharuskan. Apalagi kalau digunakan daripada harta si mati yang ada hutang atau terlibat dengan hak anak yatim, hukumnya haram. Kalau keluarga si mati, mereka yang buat terutamanya guna duit si mati. Duit si mati tu dia dah jadi harta pusaka. Duit si mati dah jadi harta pusaka. Maka tak bolehlah guna duit si mati tu. Terutama sekali dia pula ada tinggal ke hutang. Hutang 60,000, hutang 20,000. Kita pergi guna pula. Haram tu. Haram. Itu bid'ah. Itu betul bid'ah. Bukan hak orang Wahabi kata bid'ah. Itu betul bid'ah. Kalau buat majlis tahlil lu guna harta si mati tak boleh tu. Orang nak buat Majlis tahlil. Macam orang nak buat tahlil 3 hari lepas mati kan. Pakai harta si mati tak boleh. Boleh. Maksudnya pakai harta si mati. Buat jamu makan tu. Pakai harta si mati tak boleh. Sebab harta tu kena faraid dulu. Harta si mati. Ya. Harta tu kena bayar hutang dulu. Lepas tu kena tengoklah apa-apa yang bersangkut paut. Kalau nak buat kena pakai duit sendiri lah. Pertama sekali pengurusan jenazah, lepas tu bayar hutang, lepas tu kalau nak buat dia lepas tanya nak buat ni letak jak tu. Biasa orang letak. Apa? dah dia lepas tanya untuk seorang. Oh, okey. Kalau nak buat juga letak jak. Lalu orang dah letak jak kan. Tak jak orang buah duit. Duit tu boleh guna. Orang duk buah duit, orang main sedekah duit. Duit tu nak guna untuk buat kenduri ke nak buat apa. Orang main bantulah kan. Pengurusan jenazah ke apa, yang tak ada duit ya. Atau boleh nak guna buat kenduri. Buah jak depan tu, jak pintu tu, pintu ni tu. Pintu perempuan tu, pintu lelaki tu, dapat 2-3 ribu kan. Dapat 2-3 ribu nak buat kenduri, itu tak apa. Dan dia tak ada sangkut paut dengan harta si mayat, si mati. Wallahu alam. Lepas ni sambung kitab Babuz Zakah. Az-zakah lughatan makna dia nama. Berhenti tentu. Kita sambung kitab tasawuf. Dan tauhid surah. Ni tekat. Lagi kalau dia berhenti tentulah kita berhenti. Data ni. قال الشيخ عبد القادر عيسى الحلبي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata semalam hujung malam dia kata faedah daripada kata-kata Abdul Wahid bin Ashir. Semalam membutuh-butuh bukan lain sebab habis data.
Semalam dia kata kalau datang apa-apa khawatir dalam perjalanan dia mesti kena cerita kepada guru mursyid dia. Dia tak boleh sembunyikan. Kalau dia sembunyikan, maka dia tak dapat faedah apa-apa daripada guru mursyid. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Halabi dia kata qala At-Tibi, berkata At-Tibi sahibu hasyiatul kasyaf, orang yang buat hasyiah kitab kasyaf, la yang bagi al-alimi walau tabahhara fil ilmi hatta sara wahidan ahli zamanihi ay yaqtani'a bima alimahu wa innamal wajib alaihi istima'u bi ahli at-tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Dia kata tidak sepatutnya bagi orang alim, orang yang ada ilmu, walaupun ilmunya ni, walau tabahhara fil ilmi, walaupun ilmunya ni diibaratkan seperti lautan ilmu. Dia ni ilmu dia seperti laut, lautan ilmu. Hatta sara wahidan ahli zamanihi, sehingga kan dia seorang saja paling alim, dia kata ayyaqtani'a bima alimahu. Dia kata tak sepatutnya orang yang paling alim ni dia rasa cukup dah dengan ilmunya. Wa innamal wajib, dan hanya saja dia ni walaupun ilmu dia dah tinggi, walaupun dia ni seorang-seorangnya paling alim sekali pada zaman dia dalam segala bidang ilmu, dia kata kena juga pergi cari guru mursyid. Kena juga pergi cari guru mursyid. Tak cukup dengan ilmu, kena juga ada guru mursyid. Bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim, untuk nak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Untuk nak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Hatta yakuna mimman yuhdithuhumul haqq fi sarairihim min shiddati safai batinihim wa yukhallisu minal adnas, sehingga mereka termasuk dari kalangan golongan orang yang hak, yang berbicara dalam sarair, dalam rahsia-rahsia mereka, min shiddati safai batinihim. Sehinggalah mereka menceritakan, sehinggalah guru mursyid itu menceritakan kepada mereka akan kebenaran dan rahsia-rahsia mereka, min syiddati safa, daripada bersihnya, terlalu bersihnya batin mereka, wa yukhallisu minal adnas, dan melepaskan dia daripada najis ataupun kotoran hati, wa tathiruha minan najasatil ma'nawiyah, dan membersihkannya daripada najis maknawi. Terlangkau. Wa an yajtaniba ma syaba ilmuhu min qudratil hawa wa khuzuzin nafsihil amarah bisu, dan dia menjauhkan apa yang dia membebaskan ilmunya daripada kekotoran hawa, kekotoran hawa nafsu, dan habuan nafsu amarah yang suruh buat jahat. Ilmu je tak cukup ilmu saja tak cukup lagi, walaupun alim habis alim dah, yang tersangat alim dah, dia tetap juga memerlukan kepada guru mursyid. Hatta yasta'id li
faidanil ulumi ladunniyah ala qalbihi, sehingga dia bersedia bila dia terpaksa kena juga bersihkan jiwa dia, sehinggalah dia tersedia untuk mendapat limpahan ilmu laduni pada hatinya, waqtibasu min miskatil anwarin nubuwah, dan sehinggalah dia dapat iktibas, ambil daripada cahaya kenabian, mengambil cahaya daripada cahaya kenabian. Wala yatayassar dzalika adatan illa ala yadi syekhil kamil alimu bi'ilaji amradin nufus, dan dia tak semudah itu dia dapat, melainkan dia kena berguru dengan guru mursyid yang kamil, yang alim untuk mengubat penyakit-penyakit hati, untuk mengubat penyakit-penyakit nafsu, wa tathiruha min najasatil ma'nawiyah, dan membersihkannya daripada najis maknawiyah. Wa hikmatu muamalatiha ilman wa zawqan, dan hikmah muamalatnya dari segi ilmu dan zauq rasa, liyukhrijahu min ru'unatin nafsil ammarati bisu'i, untuk mengeluarkan dia daripada kejahatan nafsu amarah dia, wa dasaisuha, dan penipuan yang halus, penipuan yang halus, wa dasaisuhal khafiyah. Faqad ajma'a ahli tariqi ala wujubi ittikhadil insani syaikhan lahu, telah ijma' ahli tariq, ahli tasawuf, atas wajib mengambil seorang manusia sebagai guru mursyid baginya, yurshiduhu ila zawali tilka sifatil lati tamna'uhu min dukhuli hadratillahi biqalbih, yang boleh memursyidkan dia, yang boleh mendorong dia supaya dia meninggalkan sifat-sifat yang boleh menghijabkan dia masuk ke hadratillah, liyasihha hudurihi wa khushu'ihi fi sairil ibadat, untuk mengesahkan hadirnya dan khusyuknya dalam setiap ibadat dia. Kita belajar fiqh hanya sekadar cerita tentang kaifiat, tapi khusyuk dia tak ada lagi. Kalau kita tahu makna, dari segi makna kita tahu makna pun tak semesti dapat khusyuk lagi. Dia kena mentahqiqkan daripada hati. Mentahqiqkan daripada hati, kita pun penyakit hati macam-macam penyakit. Maka daripada itu kita perlukan kepada guru mursyid untuk dia bagi tahu kepada kita segala jenis kehalusan tipu daya nafsu kita yang kita tak tahu. Kehalusan yang kita tak tahu, penyakit yang kita tak tahu. Kita kedekut pun kita tak tahu, cinta dunia pun kita tak tahu. Kita cinta dunia, kita tak sedar. Yang kita ni cinta dunia. Cuba kalau kita mampu, kita kalau ada orang minta untuk kita korbankan harta kita mampukah nak korbankan segala-galanya. Kalau dengan guru mursyid, kalau dengan guru mursyid, ulama kata suruh kita serahkan kepadanya seperti mana mayat serahkan kepada tukang mandi. So dia kata A buat A, dia kata B buat B. Dia kata hang ni penyakit hang kedekut, hang kena sedekah semua harta hang. Agak-agak kita boleh buat kalau tanpa guru mursyid. Tapi kalau guru mursyid kata, dia kata semua sekali. Dengan ada kebun-kebun berapa ratus ribu nilai dia, dengan rumah, dengan apa semua, kita boleh buat. Sebab apa? Sebab ada guru mursyid. Sebab apa?
Sebab dia nak bagi hilang kita punya cinta dunia lah. Dia nak bagi hilang kita punya cinta dunia. Bila tak ada guru mursyid, kita tak akan mampu buat. Kita tak akan mampu buat. Kita perlukan kepada guru mursyid. Min babi ma la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Dia kata wajib cari guru mursyid ni sebab apa? Di antara kaedah kaedah dalam fikah lah. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak boleh sempurna akan kewajipannya melainkan dengannya sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib. Contoh apa? Kalau kita ambil dalam fiqh, kita tak akan sah sembahyang melainkan mesti kena ada wuduk. Maka wuduk itu wajib bila kita nak sembahyang fardu. Kan? Begitulah dengan kita tak akan boleh nak memperbaiki hati kita melainkan kita kena ada guru mursyid. Maka mengambil guru mursyid itu adalah wajib. Mencari guru mursyid itu adalah wajib. Kita ikut guru mursyid itu adalah wajib. Sebab apa? Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Wala syakka anna ilajal amradil batinil wajib. Tak syak lagi. Kita nak memperbaiki, nak berubat hati yang sakit, hati yang penyakit batin ini adalah satu kewajipan. Fayajibu ala kulli man ghalabat alaihi amrad an yatluba syaikhan yukhrijuhu min kulli waratah. Maka wajiblah ke atas siapa-siapa yang dia ada penyakit hatinya mencari guru yang mursyid yang boleh mengeluarkan dia daripada segala wartah ataupun segala penyakit hatinya. Wa illam yajid fi baladihi aw iqlimihi wajaba alaihi safaru ilaih. Jika sekiranya dia tak jumpa di dalam negara dia, di dalam negerinya, maka wajiblah ke atasnya bermusafir untuk mencarinya. Tengok di jalan ni ada kita sambung. Aqwalul arifin billah min rijal tasawuf fi faidati suhbah wa adabiha. Masa semalam baca telan kau. Buka terus ni, tak apalah. Kata-kata yang tadi dia umai tadi. Kata-kata ulama-ulama yang biasa-biasa lah bagi dia lah. Ulama-ulama biasa-biasa ya. Abi Jamrah, Ibrahim Al-Bajuri, Ibn Hajar, ulama fiqh, ulama tauhid. Lepas tu dia umai pula kata-kata wali-wali Allah. Aqwalul arifin billah, kata-kata wali-wali Allah. Rijal tasawuf ni, rijal tasawuf. Fi faidati suhbah wa adabiha, pada menceritakan suhbah dan bersuhbah dan adab-adab. Inna sadatal sufiyah, sesungguhnya sadat sufiyah, hum ahrasun nasi ala hayati ta'abudiyah khalisah. Sesungguhnya orang-orang sufi inilah orang yang paling berjaga-jaga, yang paling ambil berat, yang paling kuat mengabdikan diri, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqumu asasuha ala sam'i wa ta'ah, dan dia berdiri atas dengar dan taat. Wa iz'alu li nasihatin nasih, dan percaya dan ambil yakin dengan nasihat nasih, nasihat yang dinasihatkan oleh penasihat ataupun guru mursyid, atau taujihil mursyid, ataupun apa yang ditunjukkan oleh guru mursyid. Fanasha'at bainahum tilkal madarisur ruhiyah, maka terhiduplah bainahum, di kalangan mereka, satu madrasah. Ini madrasah tu sekolah lah,
Kan? Bila orang-orang ahli tasawuf ni, ulama-ulama sufi ataupun guru mursyid, bila dia mai satu tempat riyadhah, tempat untuk nak mujahadah, jadi tempat tu, zawiyah tu menjadi satu tempat untuk kita buat latihan. Buat latihan ataupun jadi satu madrasah ruh, sekolah untuk ruh. Allati qamat ala a'zami asalib at-tarbiyati wat taqwim, yang mana dia berdiri atas uslub yang hebat dari segi tarbiyah dan taqwim. Tarbiyah itulah nak mendidik nafsu, nak memperbaiki tarbiyah taqwim untuk nak berdiri menjadi hamba Allah. Wa aqwa salatir ruhi wa aqwa silatir ruhi baina syekh wal murid. Dan di situlah menjadi tempat yang paling kuat silah, menjadi silah di antara ruh dan syekh dan murid. Ruh di antara syekh dan murid, kerohanian syekh dan murid. Walidha yusil arifuna billahi ta'ala kulla man arada suluka tariqa haqqi al-musili ila ma'rifatillahi wa ridahu bis-suhbah. Oleh yang demikian itu diwasiatkan ataupun mewasiatkan orang-orang arif, para aulia illah, kepada setiap yang hendak berjalan-jalan tarik, jalan suluk menjadi salik, tariqul haq, jalan yang benar, al-musil, jalan yang sampai kepada ma'rifatullah dan sampai kepada redanya dengan suhbah. Dia kata dengan bersuhbah, jalan dia. Mereka para aulia illah sentiasa mewasiatkan kepada orang yang salik, orang yang nak perjalanan kewalian, orang yang nak jalan yang sampai kepada ma'rifatullah dengan dia bersuhbah dengan guru yang mursyid. Wa rawhuha i'tiqadu wat tasdiq bihaula'il mursyidin ad-dallin 'ala Allah Ta'ala. Dan ruhnya dengan kita beriktikad dan percaya dengan mereka ini, dengan guru mursyid yang membawa kita kepada Allah SWT, al-musilin, yang sampai ila hadratihi qudusiyah, yang sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, qala al-imamu hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ad-dukhulu ma'as sufiyyati fardu ain إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام. Masuk bersama dengan sufi. Masuk bersama sufi ni yang diiktibarkan, sufi yang mu'tabar, iaitu wali Allah. Dia ni sufi, dia ni sufi, dia ni sufi. Sufi itu siapa dia? Sufi itu siapa dia sufi? Mereka itu adalah wali Allah. Safa, ya siapa dah? Dalam syair. Sebelum ni kita belajar sahibus syahwatan. Fasufi, mana ada syair ni? Tengok. Hilang saya mana-mana.
Sufi ini orang yang membersihkan hati sehinggalah bersihnya hati sebersih-bersihnya. Maka jadilah dia sufi. Imam Abu Hamid Ghazali rahimahullah, dia kata masuk bersama dengan orang sufi ini adalah satu fardu ain. Fardu ain, wajib. Depa kata apa? Dengan Wahabi kata apa? Ikut tasawuf ni lebih teruk daripada ayat acak. Teruk daripada ayat acak. La yakhlu, ketika ataupun manusia ni tak ada siapa pun yang tersunyi daripada keaiban dan sakit hati, penyakit hati, melainkan para nabi-nabi yang maksum. Wa qala rahimahullah untuk fi mabda'i amri munkiran li ahwali salihin. Dan berkata Imam Ghazali lagi, dia kata pada permulaan dia menceburi bidang ilmu ini, dia tak percaya. Dia tak percaya dengan ahwal-ahwal salihin. Dengan perihal-perihal orang salih. Dia kalau dalam istilah tasawuf ni, dia ada ahwal, dia ada darajat. Ahwal ni dia masih tak istiqamah lagi. Kalau darajat, pangkat darajat tu dia dah istiqamah. Ahwal ni dia jenis dia main sak-sak. Kalau kita istilah dia lah. Istilah ahwal tu maksud dia hal. Kan? Ahwal tu segi hal. Dia kadang-kadang dia main makna ahwal ni dia tunjuk dengan akhlak hal lah. Dengan akhlak dia. Dia ajak dengan akhlak dia. Dia ajak dengan akhlak dia. Dia ajak kita, kalau kita belajar dakwah ni ada dakwah bil kalam, bil lisan, dan ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni dengan tunjuk akhlak lah. Tapi ada lagi satu makna ahwal ni, iaitu makna sesuatu keadaan, ataupun kita bahasa mudahnya mabuk lah. Bahasa kita panggil mabuk Tuhan. Mabuk ni bila dia hilang mabuk, dia jadi malah balik. Waktu mabuk tu waktu dia tenggelam. Biasanya nak dapat nak dapat ahwal tu, nak dapat mabuk tu pun dia kena banyak dah beramai. Bila dah selawat sehari 5,000 puasa tiap hari, baru dia nak dapat ahwal tu. Dan zikir, masuk majlis zikir semua, baru dia nak dapat ahwal. Dia dapat mabuk. Bila dapat mabuk tu baru dia, waktu dia mabuk tu, waktu tu dia boleh tinggalkan maksiat. Ada kaki perempuan dia tinggal perempuan. Macam-macam. Ada penyakit-penyakit dia semua dia boleh tinggal. Tapi bila hilang ahwal dia tu, hilang hal dia tu, hilang mabuk dia tu, kadang-kadang dia jadi malah balik. Dia jadi malah balik. Semayang jemaah pun kadang malah balik. Tu dia masih tak istiqamah. Kalau sampai darajat dia dah istiqamah lah. Biasanya macam tu. Tu yang saya kata, orang hilang mabuk ni mati lebih bagus. Hilang mabuk ni mati lebih bagus. Dia balik alam mesau balik. Hilang mabuk, balik alam mesau balik. Waktu dia mabuk dulu, kata-kata dia tu saya kata, kata-kata dia, amalan dia, qiyamul dia, puasa dia, Masya Allah lah. Yang tu sebenarnya dia orang kata apa? Pemanah. Ahwal ni dia pemanah untuk kita mula beramal. Kalau kita mula-mula nak sukan, kita panah badan. Bagi dia segang. Lepas tu tengok lah, dia lekat ke tak lekat. Itulah apa saya faham. Imam Ghazali mula-mula dia belajar, dia tak percaya. Dia kata, kuntu fi mabda'i amri munkiran li ahwali salihin. Adalah aku pada permulaan dalam dia terjun bidang ilmu, dia tak percaya dengan ahwal salihin, orang soleh ni. Wa maqamat, dia tengok, maqamatil arifin. Maqam ni dia kata kepada orang arif ya. Ahwal dia bagi kepada orang soleh, maqam
kepada orang arif. Maqam dia dah istiqamah. Istiqamah terus tenggelam dengan Tuhan tu istiqamah. Ahwal dia kepada orang soleh. Orang soleh ni dia bawah lagi daripada arifin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang abrar, orang soleh adalah kejahatan kepada orang muqarrabin. Dia kan duduk bawah lagi. Ahwal ni masih duduk bawah lagi. Maqamat bawah orang arif. Dia kata pada permulaan perjalanan dia ataupun permulaan dia terjun dalam bidang ilmu, dia alim Imam Ghazali ni. Dia tak percaya dengan ahwal salihin dan tak percaya dengan maqamat salihin. Maqamat arifin. Hatta sahibatu Syekhi Yusuf An-Nasaji. Sehinggalah dia berguru dengan Yusuf An-Nasaji. Ni guru musyid dia ni, Yusuf An-Nasaji. Falam yazal yasquluni bimujahadah hatta hazitu bil waridat. Falam yazal, maka sentiasalah dia memberatiku dengan bermujahadah. Dia suruh mujahadah sehinggalah aku mendapat habuan dengan waridat. Sehinggalah aku mendapat habuan dengan waridat. Seperti mana kita cerita sebelum ni, setiap wirid dia ada warid dia. Setiap wirid dia ada warid dia. Bila tok guru dia Yusuf An-Nasaji ni, dia berarti Imam Ghazali suruh mujahadah. Daripada mujahadah tu dia dapat waridat. Bila dapat waridat tu, fara'aitullah ta'ala fil manam. Dia kata maka aku lihat Allah di dalam tidur, dalam mimpi. Manusia zaman kita hidup, bila tengok Allah dalam mimpi, boleh. Tengok dalam jaga tak boleh. Tengok dalam jaga tak boleh kat dunia. Faqala li, maka Allah kata dekat dia, Abu Hamid. Abu Hamid siapa? Imam Ghazali. Ya Aba Hamid, da' syawaghiluka washab aqwaman ja'altuhum fi ardi mahallul nazari wa humul ladhi ba'u darain bihubbi. Dia kata, wahai Abu Hamid, wahai Imam Ghazali, da' syawaghiluka, tinggalkan kesibukan kamu. Dia bersibuk dalam bidang ilmu. Washab aqwaman, dan bersuhbahlah kamu, berkawanlah kamu, berdampinglah kamu dengan satu kaum. Ja'altuhum fil ardi mahallun nazari, aku jadikan mereka di atas bumi ini tempat aku lihat. Antara tempat-tempat aku lihat para aulia illah. Wahum allazi ba'u darain bihubbi, mereka ini adalah orang yang menjual darain, darul dunia wa darul akhirah. Mereka ni orang yang menjual dunia dan akhirat dengan cinta Allah. Dengan bihubbi, dengan cintaku. Qultu, maka jawab Abu Hamid, bi'izzatika illa azaqtani bardal husni dhanni bihim. Maka jawab Imam Ghazali rahimahullah, dia kata dengan kemuliaan engkau, melainkan engkau berikan, azaqtani, engkau bagi aku rasa, barda husni, kesejukan baik sangka dengan mereka. Qala qad fa'altu, maka Allah kata dekat dia, aku telah buat, aku telah lakukan, aku telah izinkan, aku telah jadikan. Wal qati', wal qati' bainaka wa bainahum tashaghuluka bihubbid dunya, dan putuskanlah di antara engkau dan di antara mereka segala kesibukan engkau
dengan cinta dunia. Putuskan dengan cinta dunia. Fakhruj minha mukhtaran qabla an takhruj minha saghiran. Maka keluarlah daripadanya dengan pilihanmu sendiri sebelum kamu keluar dalam keadaan terhina. Faqad afattu alaika anwaran min jawaril qudsi. Sesungguhnya aku telah melempahkan ke atas engkau cahaya-cahaya daripada jawaril qudsi. Cahaya-cahaya dari di samping qudsi, kemuliaan, kudus, mulia, kudusku. Fastaiqaztu. Maka Imam Ghazali dia kata maka aku terjaga daripada tidur. Farhan. Aku jaga dengan rasa cukup gembira. Masruran. Jaga dari tidur gembira dan rasa gembira. Farah gembira, masrur pun gembira. Wajitu ila syekhi. Maka dia pergi kepada guru dia. Guru dia, siapa dia? Mursyid dia, siapa dia? Syekh Yusuf An-Nasaj. Yusuf An-Nasaj. Fa qasastu alaihi al-manam. Maka aku ceritakan kepadanya tentang mimpiku. Fatabassama. Maka guru dia pun senyum. Waqala, dan dia berkata, ya Aba Hamid, hadhihi alwahuna fil bidayah. Ini adalah, dia kata ini adalah bentengan kami yang lahir pada permulaan. Bentengan. Bal in sahibatani hal basirataka bi ismi ta'yid. Bahkan dia kata, ya Aba Hamid, hadhihi alwahuna fil bidayah. Wahai Abu Hamid, ini adalah alwah ni jamak lauh. Lauh ni papan. Ini merupakan satu papan pada permulaan. Pembukaan, ada pembukaan pada permulaan jalan Sufyan. Dan dia baru masuk tu, dia dapat tu, dia seronok. Dia dapat yang tu, dia seronok lah. Bal in sahibtani, jika kamu bersohbah denganku, jika kamu berguru dengan aku, jika kamu berdamping dengan aku, jika kamu rapid dengan aku, satakhal basirataka, maka nescaya basirahmu akan memperolehi pertolongan dan bantuan. Sehinggalah akhir kata-kata beliau. Basirataka bi ismidit ta'yid. Allahu Akbar. Bahkan kamu akan dibukakan basirah dengan ismid. Ismid ni celak. Dengan celak ta'yid, pertolongan. Pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni, Imam Ghazali ni, patutkah dia berkata hadis dia hadis maudhu'? Hadis yang dia umai, hadis yang dhaif. Dia bertemu Allah, bertemu dengan Nabi tu. Tak sedap-sedap kata ni hadis dhaif, ni hadis ni. Depa tengok sanad sahih. Cerita sanad sahih kata macam-macam kan Imam Ghazali. Ngaji tak tahu mana. Ngaji 4 tahun. Ibadat tak tahu mana. Ada guru mursyid. Lepas tu kata pula kat Imam Ghazali. Bila kita buka kitab besar-besar ni kita jumpa. Buka kitab besar-besar kita jumpa. Wa qala aidha, dan katanya lagi Imam Ghazali. Ni yang Syekh Abdul Qadir Isa dia mai sikit dalam kitab dia. Kata-kata Imam Ghazali. Kata-kata dia yang banyak dalam Ihya tu. Sonok-sonok lagi. Bermacam-macam lagi dalam Ihya Ulumuddin. Wa qala aidha, dan dia berkata lagi, mimma yajibu fi haqqis salik tariqul haqqi ayakuna lahu mursyidun wa murabbi liyadullahu ala tariqi. Di antara yang wajib ke atas salik, kata orang yang salik, orang yang nak berjalan
ke jalan yang benar, tariqul haqq. Hendaklah dia ada guru mursyid dan murabbi untuk menunjukkan kepadanya jalan yang betul. Wa yarfa'u anhu akhlaqul madhmumah, dan mengangkat ataupun membuang daripadanya akhlak-akhlak yang mazmumah. Bukan akhlak lah. Kita bahasa kita tetap panggil akhlak. Kalau kata berakhlak tu akhlak yang mulia. Dia nak buang segala sifat-sifat mazmumah. Harap dia kata ada akhlak mazmumah, ada akhlak mahmudah. Kalau Melayu kita kata Melayu akhlak ni akhlak baik ya. Akhlak tak baik. Ni akhlak tak baik. Buang segala akhlak. Dengan adanya guru mursyid, dia pemudahkan untuk kita buang akhlak-akhlak yang mazmumah. Allahu Akbar. Betapa kita baru kita sedar zaman lah bila tak ada. Guru kita tak ada. Kan? Baru kita tahu waktu dulu duk jahil, tak tahu apa lekong. Wa yada'u makanatahal akhlaqil mahmudah, dan dia memasukkan kepada kita akhlak-akhlak yang terpuji. Wa ma'na tarbiyati ayyakunal murabbi kazzari'i allazi yurabbi zar'. Dan makna tarbiyah, makna pendidikan, bahawasanya murabbi seperti zari', seperti orang yang menanam. Allazi yurabbi zar', yang mana dia menjaga tanamannya. Guru murabbi ini diibaratkan sebagai seorang petani. Dia tanam pokok, lepas tu dia jaga pokok tu sampai pokok tu besar dan menghasilkan buah. Dia jaga anak murid dia sehinggalah besar, sehinggalah mendapat makrifah. Subhanallah. Fakullama ra'a hajaran aw nabatan mudirran bizar'i qala'ahu wa tarahahu kharijan. Setiap kali dia tengok batu-batu ataupun tumbuh-tumbuhan yang memudaratkan pokok dia, ni guru murabbi ni, ataupun guru murabbi ni diibaratkan seperti petani yang menanam pokok. Petani ni tiap-tiap kali dia tengok ada batu mai jatuh tu dia ambil buang. Dia tengok ada rumput tumbuh tepi dia ambil cabut buang. Kena jaga. Qala'ahu wa tarahu kharijan, dia ambil buang. Wa yastizar miraran, dan dia siram. Berkali-kali siram, tiap-tiap hari siram. Siram tu dia bagi, dia limpahkan nurnya, cahaya-cahayanya. Cahaya-cahaya yang dia ambil bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastizar miraran ila an yanmu wa yatarabba. Dia duduk siram tiap-tiap hari sehinggalah pokok tu membesar. Liyakuna ahsana min ghairihi, untuk menjadikan pokok tu terlebih baik daripada lain-lain pokok. Wa idza alimta anna az-zar' muhtajan lil murabbi alimta annahu la budda lisaliki min mursyidil battah. Apabila kamu tahu pokok pun perlukan kepada penjaganya, pokok yang nak ditanam tu perlukan kepada orang yang jaga, apatah lagi bagi orang yang salik. Apatah lagi bagi orang yang salik, orang yang berjalan, orang yang nakkan Tuhan, dia terlebih perlu kepada guru mursyid. Lianna Allah Ta'ala arsala ar-rusul alaihimus salatu wassalam lil khalqi liyakunu dalilan lahu. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasul kepada makhluk, liyakunu dalilan lahum, untuk menjadi petunjuk kepada mereka, wa yurshiduhum ila tariqil mustaqim, dan memberi tunjuk ajar, memberi rusyd, nasihat kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Wa
وقبل انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل خلفاء الراشدين نوابا عنه ليدل الخلق إلى طريق الله. Sebelum kembalinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke daril akhirah, ke negeri akhirat, qad ja'ala khulafa, dan dia telah menjadikan khulafa ar-rasyidin nawaban, pengganti kepadanya, pengganti kepada Rasul, untuk menunjukkan kepada manusia jalan kepada Allah SWT. Wa hakadha ila yaumil qiyamah. Dan begitulah sampainya hari kiamat. Fasalik la yastaghni an mursyidil battah. Maka orang salik dia tidak terkaya daripada guru mursyid. Maksud dia apa? Dia tidak la yastaghni. Dia tidak apa? Terkaya ni apa? Terkaya apa dah sendiri? Dia tak sunyi, tak sunyi daripada perlunya dia kepada guru mursyid. Wa min qawlihi, dan daripada kata-katanya Imam Ghazali rahimahullah, yahtajul muridu ila syaikhin wa ustazin yaqtadi bihi la mahalah liyahdihi ila sawa'is sabil. Memerlukan murid, dia perlukan kepada syekh, dia perlukan kepada ustaz untuk dia ikut. La mahala liyahdi, tak ada jalan untuk dia mendapat hidayah dengan jalan yang lurus, yang betul. Kita tengok budak-budak lah, akhlak dia ambil daripada mana? Dia kuat merajuk, dia jadi tiba-tiba dia main kuat merajuk. Sebab apa? Dia tiru abang dia. Kalau abang dia duduk bagi sedekah, dia akan ambil duit bagi sedekah ke orang. Kalau abang dia tengok siapa? Tengok pak dia, ataupun tengok siapa-siapa yang duduk sekeliling dia. Jadi dia pasti dia perlukan kepada orang yang menunjukkan. Begitulah kita nakkan kebaikan. Ya, mana Pak Su hilang? Tertekan keluar kot. Kau bateri habis. Mana Pak Sohib?